Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal episod keempat siri Ultraman Deka. Kepada sesiapa yang masih lagi belum tengok, aku rasa baik korang pergi tengok kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Sebabnya kan korang tengok video aku ni, korang komplain pula ada spoiler semua bagai kan. So better korang pergi tengok dululah. Lagi satu, start daripada video ni, aku akan kurangkan letak footage daripada siri-siri Ultraman ataupun movie-movie Ultraman. Sebabnya, aku dah kena warning dengan Suburaya pula. Jadi, untuk mengelakkan channel YouTube aku kena ban, TikTok aku kena ban ke, Facebook aku kena ban ke, so aku akan kurangkan letak footage daripada siri-siri Ultraman, daripada movie-movie Ultraman, dan aku akan banyakkan gambar. So, harap korang janganlah komplain kenapa aku nak elakkan daripada channel YouTube aku dan segala media sosial aku ni kena ban lah. Okey, episod keempat ni bermula dengan Kanata, Ryumon dan Kirino sedang menjalani latihan simulasi untuk mengalahkan alien dan juga raksasa. Raksasa yang muncul dalam latihan simulasi ni ialah raksasa bermula. Dalam latihan ni, kita boleh tengok perangai terburu-buru Kanata yang sama macam Shin Asuka, di mana dia tak bertindak dalam kumpulan dan bertindak mengejar alien tu secara bersendirian. Sekali tiba-tiba depan mata Kanata muncul raksasa bermula dan pada ketika itu disebabkan rasa terancam, Ultra Deflation muncul depan Kanata. Ultra Deflation ni memang akan muncul masa Kanata rasa terancam. Tapi masalahnya, raksasa bermula tu cumalah satu simulasi dan bukanlah raksasa yang sebenar. So kat sini kita boleh tahulah yang Kanata ni dia tak boleh kontrol perasaan dia untuk membezakan yang mana satu real dan yang mana satu simulasi. Ada kemungkinan kalau Kanata buat latihan simulasi lagi dan dia berhadapan dengan situasi yang sama, mungkin Ultra Deflation tu boleh keluar lagi. Jadi kat sini Kanata dia kena latih lah kawal perasaan dia supaya dapat membezakan yang mana satu real dan yang mana satu simulasi. Di HQ Guard Select, semua ahli sedang berbincang tentang raksasa Sphere Gomora yang muncul dalam episod yang ketiga. Timbalan Kapten Kaizaki mengatakan bahawa disebabkan The Sphere belum dijana sepenuhnya lagi, maka diorang tu terpaksa bergabung dengan raksasa. Tapi penggabungan tu akan menyebabkan raksasa bertambah kuat dan akan mendatangkan masalah kepada Guard Select. Sebab Guard Select ni tak ada senjata yang cukup kuat untuk menewaskan raksasa yang telah bergabung dengan The Sphere. Tapi Profesor Asakage dia bagi tahu yang bahagian pembangunan senjata takkan berdiam diri bila berdepan dengan situasi macam ni. Dia cakap yang Guards Hawk dan Guards Falcon ni sebenarnya dicipta untuk boleh bergabung bersama-sama dan akan membentuk pesawat baharu yang bernama Guards Griffin. Menurut Profesor Asakage, Guards Griffin mampu melepaskan tembakan yang sangat kuat, malah boleh memecahkan penghadang yang telah dicipta oleh Sphere yang telah melitupi bumi. Di sebuah tempat yang bernama Bandar Yunohana ataupun turut dipanggil sebagai Bandar Kolam Air Panas, tiba-tiba muncul satu kapsul dari bawah tanah kat sana. Kemunculan kapsul tu telah menarik perhatian pasukan Guard Select. Kemudian Kapten Murahoshi telah mengarahkan Kirino dan juga Ryumon supaya membantu penduduk-penduduk kat bandar tu berpindah keluar untuk mengelakkan kejadian tak diingini daripada berlaku. Kanata dan robot Hanejiro pula telah diarahkan supaya bersedia di dalam pesawat Guards Hawk dan juga Guards Falcon sekiranya kapsul tu menyebabkan kemunculan raksasa. Timbalan Kapten Kaizaki membuat kajian terhadap kapsul tu dan mendapati yang kapsul tu seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu tapi menggunakan bahasa yang tak difahami oleh manusia. Jadi, Kaizaki pun terus berusaha untuk mengenal pasti apakah mesej yang ingin disampaikan daripada kapsul tu. Robot Hanejiro turut membuat kajian terhadap kapsul tu dan mendapati bahawa kapsul tu berasal dari angkasa lepas dan dah berada kat bumi dalam tempoh 1300 tahun. Tiba-tiba, kapsul tu mengeluarkan asap yang berwarna merah dan dari kepulan-kepulan asap tu muncullah seekor raksasa yang bernama Mons Aga. Tapi sebelum tu, aku nak tanya kat korang. Korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT? Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen kalau korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa, cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita.
Tanpa membuang masa, raksasa Mons Saga tu pun teruslah membuat kemusnahan kat bandar tu. Kapten Murahoshi pun teruslah mengarahkan Kanata dan juga Hanejiro supaya menyerang raksasa tu menggunakan pesawat Guards Falcon dan juga Guards Hawk. Tapi tembakan yang dilepaskan daripada kedua-dua pesawat tu ke arah Mons Saga tak memberikan sebarang kesan langsung. Ini kerana kulit badan Mons Saga adalah hampir sama dengan bahan yang bernama lonsa lead yang mempunyai ketahanan dan kekerasan 58% lebih kuat daripada belian. Senjata-senjata ciptaan manusia cuma ada peluang sebanyak 0.01% sahaja untuk menembusi kulit Mons Saga. Pada masa tu juga, timbalan Kapten Kaizaki telah berjaya menterjemahkan mesej yang cuba disampaikan daripada kapsul tu. Menurut kapsul tu, Mons Saga adalah raksasa yang berasal dari planet Merani, di mana raksasa ni boleh ditempah khas untuk memusnahkan mana-mana peradaban yang ada di serata planet dalam alam semesta ni. Kiranya kalau ada mana-mana makhluk lah yang tak suka dengan mana-mana planet kan, dia orang boleh tempah raksasa Mons Saga ni untuk memusnahkan planet yang dia orang tak suka tu. Hush, dahsyat gila weh. Biasanya kita dengar belajar gaya pos. Ini musnahkan planet gaya pos dengan hanya menempah raksasa, lepas tu boleh musnahkan planet tu. Kanata yang memandu Guards Falcon terus-terusan menembak ke arah Mons Saga dan tembakan-tembakan daripada Kanata tu telah menyebabkan Mons Saga menjadi bengang. Lalu dia menyerang Kanata menggunakan berbola api dan serangan tu terkena kepada Guards Falcon. Pada waktu tu, Ultra Deflatia muncul kat depan Kanata dan Kanata pun teruslah bertukar menjadi Ultraman Deca. Tapi Kanata tak sempat nak kontak Hanejiro supaya mengawal Guards Falcon secara online. Cumanya pada waktu tu kita dapat tengok bila Kanata dah bertukar menjadi Ultraman Deca, dia sedang memegang Guards Falcon dan meletakkan pesawat tu perlahan-lahan ke atas tanah. Okey, ada part yang kelakar dan logik yang berlaku pada ketika ni. Ryumon dan Kirino dia nampak Ultraman Deca letakkan pesawat Guards Falcon tu ke atas tanah. Jadi dua orang tu pun cubalah untuk kontak Kanata. Tapi Kanata dia tak boleh balas lah sebab dia kan dah jadi Ultraman Deca kan masa tu. Nak tak nak jaga rahsia Kanata, Hanejiro terpaksa buat suara macam suara Kanata untuk menjawab panggilan Ryumon dan juga Kirino. Kanata yang dah jadi Deca masa tu usah panas je kat Hanejiro sebab suara yang Hanejiro buat tu tak sama langsung macam suara Kanata. Masa part pertempuran dengan raksasa Mons Saga tu pun best juga sebab kita dapat tengok Kanata yang dah jadi Ultraman Deca tu saling berinteraksi dengan Hanejiro untuk mengalahkan raksasa Mons Saga. Selepas diselidik, Hanejiro memberitahu kepada Ultraman Deca supaya menyerang kepala Mons Saga kerana di situlah terletaknya kelemahan raksasa tu. Tapi masa Deca nak serang kepala Mons Saga tu, tiba-tiba keluar perisai kat kepala tu dan menyebabkan Ultraman Deca tak berjaya nak merosakkan kepala Mons Saga tu. Lepas tu, Hanejiro pun bagi tahulah kepada Ultraman Deca tentang rancangan dia untuk memusnahkan raksasa Mons Saga. Dia kata rancangan ni ada 0.01% untuk berjaya. Hanejiro bagi tahu kepada Ultraman Deca supaya membuat satu hentakan ke tanah kerana hentakan tu akan menyebabkan air panas mengalir dan meletus kat lubang-lubang yang ada ke atas tanah. Kebetulan pula masa tu pesawat Guards Falcon terletak di atas lubang air panas tu. Jadi bila Ultraman Deca hentak je tanah tu, air panas pun mula bergerak dan keluar melalui lubang-lubang yang ada dan salah satu lubang tu terletaknya pesawat Guards Falcon dan Guards Falcon tu tercampak ke atas bila air panas dari dalam tanah tu terkeluar. Dan masa Guards Falcon tu tercampak kat udara, Hanejiro pun datang dengan Guards Hawk lalu bergabunglah dua pesawat tu untuk membentuk pesawat baharu yang bernama Guards Griffin. Tapi masa part Hanejiro bagi tahu kepada Ultraman Deca rancangan ni, Hanejiro ni ada buat select sikit lah. Sebabnya dia berkomunikasi dengan Kanata yang ada dalam badan Ultraman Deca tu menggunakan talian yang sama dengan Ryumon dan juga Kirino. Jadi Ryumon dan Kirino tu pun boleh dengar lah rancangan Hanejiro tu, tapi dua orang tu tak tahu yang Hanejiro tu tengah bercakap dengan siapa. So, benda ni kira dah jadi macam titik mula lah untuk rahsia Kanata yang boleh bertukar menjadi Ultraman Deca tu mula nak terdedah. Kemudian buat kali kedua, Ultraman Deca menyerang kepala Mons Saga dan kali ni dia berjaya lah selepas dia menyerang kepala Mons Saga tu menggunakan kaki dia. Lepas tu, Hanejiro pun melepaskan tembakan Griffin Talon Beam kat kepala raksasa Mons Saga tu dan menyebabkan raksasa tu pun musnah. So, itulah dia benda-benda yang berlaku dalam episod keempat kali ni dalam siri Ultraman Deca. Dan ada benda-benda yang logik jugalah yang berlaku dalam episod kali ni.